khabar semua? Mudah-mudahan sihat walafiat. Okey, saksikan kami di unit penerbitan Pertis Persatuan Orang Cak Pengantin Islam Malaysia bersama dengan saya, jejaka yang handsome, Encik Zamzuri bin Ghani, pengurus organisasi Pertis, dan bersama sahabat kita seorang yang berstyle, ahli jawatankuasa Pertis. Itu rahsia lah, tak boleh beritahu lagi sekarang. Okey, jadi alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Jadi seperti biasalah, saya suka menyeru kepada anda untuk menyediakan kopi dan teh ataupun Milo dan sebagainya. Sambil-sambil tu makan keropok dan sebagainya. Kita sambil-sambil sarapan, kita ajak anak-anak isteri kita, sahabat-sahabat kita untuk duduk sekali dalam program santai bersama Jawatankuasa Pertis. InsyaAllah majlis ini merupakan majlis ilmu. Jadi kena minta lah tuan-tuan dan puan-puan anda semua sharekan link kita ni kepada sahabat-sahabat kita, supaya dapat dilihat dan ditonton oleh semua yang berada di Malaysia ini. Malahkan mungkin kalau boleh di Asia Tenggara, kalau boleh di tempat-tempat lain sekali lah, yang ada di Amerika Syarikat, di UK dan sebagainya, boleh menonton kita sekaligus. Dan untuk pengetahuan semua, kita di Pertis juga, siaran ini juga akan dikumandangkan di Radio Suara Pertis. Radio Suara Pertis untuk anda semua boleh mendengar. Menonton tak boleh, kena mendengar je lah. Kalau di Facebook secara live ni kita boleh menonton. Jadi anda juga boleh ke link Radio Suara Pertis lah, insyaAllah, untuk bersama-sama kita dalam program santai bersama ahli jawatankuasa pada kali ini. Dan program ini mungkin program yang agak akhir lah untuk tahun ini, kerana pada tahun depan kita akan mulakan lagi dengan program yang lain pula. Jadi tahun ini mungkin program yang terakhir lah untuk program santai bersama ahli jawatankuasa. Jadi semua pun share lah, sharekan kepada sahabat-sahabat kita agar semua dapat melihat Facebook live kita di sini, insyaAllah. Cepat. Ada kesempatan lagi untuk share sebelum 10.30 ni. Jadi tak mengapa yang tak dapat tengok secara live pun boleh juga tengok lepas ni. Bila anda dah share tu, mungkin ada orang boleh tengok untuk boleh tengok esok ke lusa ke. Jadi alhamdulillah, viewer untuk Pertis punya program ni insyaAllah lebih daripada 1K lah setiap program. Dia sampai ke 2K, 3K. Jadi insyaAllah itu semua adalah dengan ketekunan dan kemurahan hati tuan-tuan semua untuk share semua. Jadi alhamdulillah lah. Dan live Facebook kita ni juga boleh tengok di YouTube. Kita akan masukkan ke YouTube nanti, InsyaAllah, untuk tuan-tuan semua boleh tengok lah. Jadi share-sharekan lah. Sambil tu kita minum kopi, minum teh, minum air susu, minum Milo, sambil menyantap bahan-bahan makanan yang ada, yang semuanya Allah Ta'ala yang bagi kepada kita, semua nikmat ni. Sambil kita makan tu, ingatlah Allah Ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita, sentiasa memberi kita rezeki, kan? Walaupun kita ni mungkin selalu melalaikan perintah dia, tapi rezeki tetap ada, kan? Allah sebut berkali-kali dalam Al-Quran, kan? Allah lah yang maha memberi rezeki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Dan yang paling penting, kita dapat hidayah. Hidayah inilah yang paling mahal sekali, dan hidayah ni ialah satu anugerah Allah yang paling besar, yang menjadikan kita akan berbahagia di dunia akhirat. Ramai orang mendengar Al-Quran, ramai orang yang baca Quran tapi tak faham Al-Quran ni, kan? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, bila mendengar Al-Quran mereka tak faham Quran. Allah meterai hati dia, meterai penglihatan dia, telinga dia jadi pekak, kan? Bukan dia pekak secara zahir, tetapi dia pekak secara zahir, secara batin. Dia tak dapat mendengar, tidak dapat memahami, tidak dapat melihat apa yang Allah turunkan itu, yang menjadi orang yang ingkar. Jadi kita alhamdulillah dapat hidayah, dapat sebut nama Allah. Alhamdulillah, syukurlah banyak-banyak. Dan jangan lupa sambil-sambil sarapan tu, jangan lupa sebut, sambil makan, ingatlah nama Allah, sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak lupa, kalau kita terlupa tu tak sebut Bismillah, bacalah Bismillah awalahu wa akhirahu, ila sunnah Rasulullah SAW, insyaAllah. Okey, ada masa lagi untuk share. Jadi kita nak war-warkan juga yang Pertis juga sekarang sedang beri buku percuma, buku braille percuma lah kepada golongan kaya penglihatan yang memerlukan buku. Dan kita ada 54 buah buku lebih kurang lah dalam tajuk-tajuk yang kita ada, yang kita nak hadiahkan, kita nak wakafkan. Kita sebab dia ada dana orang wakaf, kita nak berikan kepada tuan-tuan dan puan yang boleh membaca braille lah, supaya pahala itu dapat kepada orang yang berwakaf, insyaAllah. Kepada yang nak berwakaf pun boleh, kan? Boleh menyumbang kepada Persatuan Orang Cak Pengantin Islam Malaysia ni, insyaAllah. Kita ada akaun kita di Bank Islam, nombor dia 140-140-100-86992. Kita boleh sumbangkan. Dan kat situ tulis, bila kita masukkan duit dalam bank, transfer duit tu, kita tulislah sumbangan kepada Persatuan Cak Pengantin Islam Malaysia.
program ke, wakaf bahan braille ke apa ke kan, jadi kita nak sumbangkan, boleh terus masukkan dalam akaun Pertis insya-Allah, dan nanti boleh WhatsAppkan resit slip bank tu kepada saya di talian 019-386-9700, dan saya akan kembalikan resit yang anda masukkan tu dalam bentuk saya WhatsApp balik lah nanti bila dah disiapkan resit tu, kita akan hantar balik kepada semua para penerima insya-Allah. Dan anda war-warkanlah tentang Pertis ni kepada orang lain, siapa yang nak menerima lagi insya-Allah, siapa yang nak memberi wakaf. Dan kita sekarang dalam proses nak beli bangunan, jadi minta-mintalah tuan-tuan semua sokong kita insya-Allah ya, untuk menyumbang ke kan, kurang-kurangnya nanti bangunan kita siap tu kita akan buat pelbagai kelas Al-Quran, pusat pendidikan dan dakwah kita. Jadi hasil daripada wakaf tersebut tuan-tuan punya saham tu, amal saham akhirat untuk sumbangan bangunan itu, orang bila kita buat program, tuan-tuan pun akan dapat juga manfaat ni secara berpanjangan hinggalah ke hari akhirat insya-Allah, amanah saham akhirat lah. Jadi itulah saya menyeru kepada tuan-tuan untuk sama-sama menyumbang kepada Persatuan Orang Sihat Pengertian Islam Malaysia. Jadi kita belum lagi nak mula, sekejap lagi kita baru buat live Facebook, dan sekarang kita akan mulakan sebentar lagi secara rasmi. Yalah, sebentar itu tolonglah share insya-Allah, sharekan kita punya link Persatuan Orang Sihat Pengertian Islam Malaysia supaya dia dapat ditonton oleh ramai orang insya-Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Sebelum kita meneruskan majlis kita pada pagi ini, marilah kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. قال الله تعالى في كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu, yakni dari tiada kepada ada, dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati, yakni untuk kamu bersyukur, tetapi amal sedikit kamu bersyukur. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah lagi, dialah yang mengembangkan kamu di bumi, dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua kerana sudi menonton kita di program Santai Bersama Ahli Jawatankuasa Pertis pada pagi ini. Jadi tadi saya dah bacakan ayat dalam surah Al-Mulk ayat 23-24 tentang perlunya kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita. Jadi Allah sebut Allah beri kita nikmat penglihatan dan pendengaran, tetapi ramai orang yang tidak bersyukur. Jadi marilah bersama-sama kita menjadi orang bersyukur, iaitu yang sentiasa bertakwa kepada Allah, iaitu mengerjakan segala larangannya dan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan mendapat nikmat syurga, kerana kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi kepada semua. Terima kasih. Sambil-sambil bersarapan, minum kopi, minum teh, sama-samalah kita dapat halua telinga kita kan, untuk kita mendengar majlis ilmu insya-Allah. Dan bagi yang mulia dan celik, mereka dapat menonton majlis ini pada hari ini. Dengan adanya program ini insya-Allah dapat memberikan kesedaran kepada kita betapa pentingnya kita ni sebenarnya menjalankan aktiviti dakwah dan dekat dengan Allah Ta'ala melalui program-program yang bentuk keagamaan. Jadi insya-Allah inilah merupakan satu tanda untuk kita menunjukkan bahawa kita ni seorang yang bersyukur, dan kita gunakanlah panca indera kita yang Allah bagi pada kita ni, daripada segi penglihatan, pendengaran, supaya kita dapat melakukan perkara-perkara yang baik insya-Allah.
Dan kita minta Allah hindarkan diri kita daripada hati kita dimeterai Allah Ta'ala kan. Dia maknanya walaupun kita ada penglihatan, ada pendengaran, tetapi kita tak dapat mendengar ayat Allah Ta'ala, kita tak dapat faham ayat Allah Ta'ala. Itulah orang yang paling rugi. Jadi marilah bersama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita dapat rahmat, kita dikekalkan petunjuk dan hidayah kepada kita, insya-Allah. Okey, jadi tak buang masa, tidak tunggu lebih lama, saya ingin memperkenalkan seorang ahli jawatankuasa yang cukup berstyle pada pagi ini, iaitu saudara Abul Faris bin Muhammad Ali. Apa khabar Abul? Alhamdulillah. Okey Abul. Abul dah sarapan ke ini? Alhamdulillah sudah. Sudah sarapan Sarapan apa? Hari ini makan nasi tadi. Nasi. Oh dahsyat. Oh pagi-pagi nak makan nasi. Okeylah, tak apa, alhamdulillah, itu semua nikmat Allah Taala kan, kita kena mensyukurinya. Jadi pada pagi ini tajuk yang kita nak bawa kepada anda semua, tajuk yang agak mungkin tajuk yang agak ini sikitlah kan. Tu ini sikit tu pandai-pandailah mentafsirkannya, iaitu tentang belia. Orang yang muda-muda lah kan. Lingkungan umur berapa je Abul? 35 dalam ke bawah kan? 40 ke bawah lah. 40 ke bawah. Okeylah. Saya pun dah lepas belia lah. Kan 40 tu pun tak dapat. Saya ingat saya umur bawah 40 kan. Rupanya saya pun dah 45, dia tak boleh lah sampai belia, tahap belia tu. Jadi kita nak bawa tajuk ni ialah betulkah belia dalam kalangan OKU penglihatan lebih sukakan hiburan berbanding terlibat ataupun berbanding dengan aktiviti keagamaan lah. Dan juga benarkah golongan OKU penglihatan dalam kalangan belia ni tidak suka terlibat dengan aktiviti kepimpinan NGO OKU penglihatan. Jadi tajuk ni sebenarnya luas kalau kita nak kupas. Jadi kita nak minta lah Cik Abul Faris ni merupakan seorang ahli jawatankuasa dan dia ni jaga bahagian kesenian dan belia. Jadi sebab tu tajuk saya buat tu, tajuk yang kita nak sembang pada hari ini, tajuk-tajuk yang berbentuk inilah, hiburan. Kesenian tu kaitkan dengan hiburan kan. Kalau sebut belia ni golongan belia lah, orang muda-muda lah. Jadi kita memang orang kata suka nak menarik orang muda ni, belia-belia ni terlibat dalam aktiviti keagamaan ya. Sebab apa? Supaya kita daripada muda lah kita nak orang kata terlibat, orang kata nak dekatkan dengan Allah ni sebenarnya daripada muda. Dia tak boleh tunggu tua. Muda pun kita dah kena daripada awal, daripada kelahiran kita tu sampai kita ke peringkat remaja, kita dah kena dekatkan dengan Allah Ta'ala, melakukan banyak ibadah. Sebab kita pun tak tahu bila kita mati kan. Tak semesti orang belia ni tak mati, bukan orang tua je yang akan mati. Jadi secara umumnya kita boleh kata macam tu, tetapi kita pun tahu dalam keadaan kenyataan sekarang ni ramai juga orang muda yang mati 15 tahun, 18 tahun kan. Aksiden lah, apa lagi, kena bunuh lah. Baru-baru ni kita pun dengar banyak kes kan, orang muda kena mati, kena dibunuh. Dan macam-macam lah kes-kes yang kita dengar ni yang menyebabkan orang muda. Dan ada salah dalam hadis Rasulullah, Allah sebutkan, dia kata Rasulullah lebih suka kepada orang yang muda tetapi beramal ibadat kepada Allah Ta'ala kan. Maksudnya orang muda ni, kita daripada muda lah kena beribadat. Bila kita dah tua esok, bila masa kita nak beribadat, badan dah sakit-sakit, badan kita dah penat, kita punya kaki tak boleh nak bengkok, nak semayang dah susah. Jadi tentulah kita nak beribadat pun masa tu dah mungkin sedikit lah, susah lah kita buat. Kita pun dah penat, kekuatan tu tak ada. Jadi waktu kita muda ni kita kena lebih kuat beribadat untuk persediaan waktu tua dan bekalan kita di hari akhirat kelak, insya-Allah. Saya dah berfikir panjang ni. Cik Abul sabar tu nak bercakap tu. Cik Abul, bolehlah perkenalkan diri dulu. Ceritakanlah latar belakang sikit, panjang-panjang sikit. Dia orang nak tahu ni kan, Abul dah kahwin ke belum semua, dia orang nak tahu. Okay, silakan Abul, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Zamzuri selaku moderator pada pagi ini.
dan juga kepada Biro Penerbitan dan Modal Insan atas memberi peluang kepada saya selaku ahli jawatankuasa bagi Biro Kesenian dan Belia untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan program dan peranan Biro dalam Pertis. Okey, nama saya seperti mana Encik Zamzuri bagi tahu, Abdul Faris bin Muhammad Ali, umur 32 tahun. Okey. Masih bujang. Masih bujang lagi ya. Yeah. Saya bekerjaya dalam bidang urutan, itu juru urut. Okey, untuk di saya ni hilang masalah penglihatan daripada lahir lagi. So daripada lahir saya ada masalah penglihatan. Ceritalah sekolah kat mana dulu ke? Tahap penglihatan tu macam mana pula? Okey, saya ni kategori B2. B2 ni dia boleh melihat lagi lah. Tapi dari segi penglihatan tu terhad. Kita tak dapat melihat dengan lebih jauh. Macam nak baca pun kena tengok paling dekat. So dari segi penglihatan tu alhamdulillah masih boleh melihat lagi lah. Masih boleh melihat Alhamdulillah. So saya bersekolah mula-mula di sekolah ni lah, sekolah kebangsaan biasalah. Sebab masa tu family yalah, mula-mula family tak boleh nak terima kan. Siapa-siapa pun anak dia macam ada kekurangan semua. So saya start masuk pun ke sekolah menengah bila sekolah menengah. Apa-apa ceritalah sikit tentang bagaimana kesusahan pada zaman sekolah rendah dengan mata yang tak berapa nampak tu. Apa Yelah, cabaran dia tu? Betul, cabaran tu memang banyak lah. Kita ni ditinggalkan jauh lah. Sebab membandingkan kawan-kawan yang kita nampak tu, yang celik tu kan. So diorang boleh nampak, diorang boleh tengok papan putih di hadapan tu. Macam kita ni tak nampak. So perlukan bantuan daripada cikgu. Cikgu perlukan masa untuk mengajar kita secara persendirian. Tapi memang kita ni tinggalan lah. Tapi alhamdulillah lah. Ada ke cikgu yang pukul Abul ke? Tak ada. Sebab saya pernah cerita, rakan-rakan saya ada cerita tu lah. Dia tak tahu kan, kita tak nampak dia pukul kan. Sebab alhamdulillah lah, tak adalah. Cuma dari segi pembelajaran tu, bila sekolah dengan orang celik ni, kita ketinggalan sikit lah. Sebab dia orang laju kan. Kita ni ketinggalan sikit. Okey, tadi sekolah menengah rendah tadi dekat mana tadi? Di Perak. Di Taiping lah. Di Taiping. Lepas tu sekolah menengah pula? Sekolah menengah saya pernah masuk di sekolah Alma di Bukit Mentajam tu. Okey. Itu sekolah khas lah tu eh? Sekolah khas. Sekejap lah. Lepas tu saya pun selepas habis tamat sekolah, saya pun mohon untuk masuk di MAB lah. Di MAB saya mengambil kos untuk urutan ataupun massage kan. Jadi apa cabarannya sebagai juru urut ni lah, cerita sikit semasa PKP ni lagi. Okey, cabaran dia sebelum ni alhamdulillah lah, memang kita pun ada customer kita apa semua kan. So sekarang bila PKP ni cabaran dia macam kawan-kawan saya bagi tahu, memang ada terjejas sikit lah kan. Sebab yalah, masing-masing pun takut kan nak datang urut. Tapi alhamdulillah masih ada lagi, ada juga customer-customer yang datang urut. Cuma dari segi pendapatan tu kurang lah sikit. Kurang lah Kurang. Itulah cabaran lah tu tak? Cabaran memang waktu PKP ni memang kurang lah pendapatan kita. Betul, ada lagi? Sikit lah lagi. So macam mana pengalaman dengan masyarakat lah Abul ni, boleh buat kesimpulan sikit tentang, ialah sejak Abul daripada umur kecil sampai umur 30 berapa tahun dah sekarang ni. Apa pengalaman yang mungkin kita boleh kongsikan tentang sikap masyarakat mungkin pengalaman yang paling pahit dan yang paling manis mungkin yang Abul boleh sembang, boleh ceritakan. Masyarakat masa di kampung tu kita tak berapa nak tahulah kan. Sebab semuanya kita lepas pergi sekolah apa semua, lepas tu kalau kita keluar pun kita pergi dengan keluarga. Tapi apabila saya datang ke Kuala Lumpur ni, saya sejak tahun 2009 saya berada di Kuala Lumpur. Mula-mula dulu masa kita keluar ke mana-mana untuk jalan-jalan ke apa, memang cabaran kita masa tu
bila kita nak bantuan daripada masyarakat luar tu, macam dia orang larikan diri lah dari kita. Lari Dia orang macam tak nak bantu. Kita tak tahulah kenapa kan, mungkin dia orang takut apa kan. Itulah cabaran kita bila kita perlukan bantuan. Macam contoh kita nak pergi je, kita pergi sana, kita tanya, "Cik, boleh tak saya nak tahu jalan ni ke mana?" Ataupun kita nak tahu satu-satu tempat tu. So diorang tanpa beri apa-apa penjelasan, tanpa bantu, diorang terus lari. Tapi bukan semualah, segelintir lah. Ada masyarakat yang bantu juga. Yang baik tu lebih ramai ke? Lebih ramai lagi yang baik kan? Lebih ramai lagi yang baik lah daripada betul. Yang melarikan diri tu lah. Pernah terjun longkang tak? Masuk dalam lubang ke? Setakat ni Alhamdulillah tak adalah. Cuma pernah jatuh lah. Jatuh pernah. Lepas tu nak turun tangga tu apa semua kita tak perasan kan. Pernah kena langgar tak dengan orang? Tu kadang-kadang ada juga orang langgar kita. Betul, itu ada, memang ada. Pernah langgar. Pernah dilanggar ya betul, itu memang pernah lah. Sebab tu kita jalan tu orang langgar kita. Okey, apa lagi Abu nak kongsikan tentang diri? Ada tak? Setakat ni tu. Okey, setakat ni tu dululah. Okey. Lepas tu kita nak pergi kepada yang kedua, soalan yang kedua lah. Yang pertama, soalan yang kedua iaitu bagaimana Abul boleh terlibat dengan Pertis dalam usia yang begitu muda ni? Kan? Sebab kebanyakannya mungkin kita yang kalangan AJK ni kebanyakannya dah pun menjangkau umur 40-an. Tapi Abul antara orang yang termuda lah sebagai ahli jawatankuasa Pertis. Boleh share sikit lah penglibatan dalam Pertis? Boleh, insyaAllah. Okey, sejak saya datang ke Kuala Lumpur, saya masuk di MAB tu, saya tahulah yang adanya Pertis ni, Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia ni. Tapi masa tu saya cuma mendaftar sebagai ahli biasalah. Dan ahli biasa, lepas tu program pun kadang join, kadang tak, ikut pada apa kita punya ni kan, kalau free kita join. Lepas tu pada tahun 2018 saya berjumpa dengan SU lah, SU Agong kita. So dia pun sahabat saya daripada GTC lah kan. So dia lah sajalah dia cakap nak tak jadi ahli jawatankuasa. So saya pun Alhamdulillah tertarik dan minat untuk libatkan diri dalam Pertis. So saya pun masuklah untuk bertanding. Saya pun isi borang untuk bertanding. So Alhamdulillah dengan sokongan dari rakan-rakan, saya pun terpilih untuk menjadi ahli jawatankuasa Pertis lah. So daripada 2018 sehingga 2020 saya baru 2 tahun lah dalam Pertis ni. So saya harapkan saya masih muda seperti mana Encik Zam cakap tadi, dan saya masih baru kalau dalam Pertis lah. Untuk melibatkan diri secara langsung dalam Pertis ni memang saya muda. So saya harapkan tunjuk ajar dan nasihat daripada ahli jawatankuasa yang sudah lama dalam Pertis ni. Nak tanya Abul macam mana? Orang kata boleh tergerak hati nak join dengan Pertis ni. Persatuan lain banyak lagi OKU penglihatan kan. Jadi macam mana rasa terdetik hati aku nak join Pertis lah. Okey, bagi saya memang betul banyak persatuan-persatuan di luar sana, memang banyak. Persatuan, terutamanya persatuan OKU penglihatan ni memang banyak lah. Tapi saya tertarik hati untuk libatkan diri dalam Pertis ni sebab ialah satu-satunya lah Pertis ni adalah Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam. So saya pun tertarik lah sebab Islam kan. So kita nak libatkan diri supaya kita dapatlah mengumpul ataupun dapat kumpul saham akhirat lah. Walaupun kita dapat buat aktiviti ke atau melibatkan diri, tapi secara yang kita tahu, kalau kita buat benda baik, insya-Allah balasannya adalah pahala lah kan. Buat amal kebajikan. Amal kebajikan. Walaupun sedikit kita berdakwah, buat. berdakwah lah. Budak kesenian belia ni pun dakwah, satu dakwah. Itulah saya Alhamdulillah, saya bila ni saya tertariklah untuk join ataupun terlibat secara langsung lah dalam Pertis. So itulah
Ya, kita tengok, kita baca dalam surah Wal Asri kan. Surah Al-As, Wal Asri innal insana lafi khusr. Demi masa Allah sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maksudnya ialah innal ladzina amanu, sungguh orang yang beriman itu ialah orang yang beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Berpesan-pesan maksudnya kita kena ajak orang lah, seru batang buat program, contoh macam Abu buat kan, kesenian belia, dakwah dan program yang berbentuk agama ni, buat satu majlis ilmu supaya orang ada kesedaran untuk dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Itu satu amal yang baik. Jadi semua orang kena contoh je lah, ya tak? Terutamanya belia, tak kira belia lah, orang tua ke belia, tapi alangkah baiknya kalau kita bermula buat orang kata mula melakukan amal kebaikan ni bermula daripada kita remaja lagi. Kan, sejak kita balik, kita kan dikira amal kita baru akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Sejak awal kita buat benda tu. Betul boleh? Betul. Okey, boleh. Okey. Kita nak pergi kepada tajuk lah. Dah cerita dah Abul tentang latar belakang dia, macam mana dia terlibat dengan Pertis. Kan? Jadi apa pendapat Abul yang mengatakan betul ke golongan belia ni dalam kalangan OKU penglihatan ni lebih sukakan hiburan dan tidak begitu berminat dengan berbanding menyertai aktiviti keagamaan ni. Betul ke? Bagaimana dengan pendapat Abul? Okey, bagi saya tak setujulah. Saya tidak berapa setuju dengan dakwan itulah. Okey, tak setuju. Tak apa. Okey, boleh jelaskan. Okey. Sebabnya bukannya golongan OKU penglihatan, terutamanya yang belia ni, tak boleh juga kita cakap dia orang suka pada hiburan dan tidak suka pada aktiviti keagamaan kan. Sebab kita kena tengok pada zaman lah, perubahan zaman ataupun zaman sekarang ni, saya rasa golongan belia ni dia lebih suka pada aktiviti-aktiviti keagamaan yang berbentuk santai. Okey. Yang bukan formal lah. Kira selalunya kita tengok macam ceramah-ceramah formal kan. So bagi saya dalam keadaan zaman sekarang ni, belia golongan muda ni dia suka pada bentuk santai. Macam kalau kita dapat jemput penceramah yang santai, yang tak formal. Lepas tu program-program macam program Tanyalah Ustaz, Tanyalah Ustazah, macam bentuk benda-benda yang kelakar. Macam kita tahu kan, ustaz-ustaz pun ada yang dia orang bawa ceramah dia orang pun dari segi santai. Macam contoh saya nak bagi Ustaz Azhar Idrus. Dia cara dia boleh bawa minat orang belia ni ataupun golongan muda ni untuk turut serta dalam program keagamaan, macam ceramah. Itulah, kira memang saya tak berapa setujulah kalau kata golongan muda, terutamanya OKU penglihatan ni suka pada hiburan membandingkan suka pada program keagamaan. Okey. Kita apa, saya nak sambung ni, saya nak bagi nak minta kat pendapat Abul. Sebab kalau kita tengok yang basking banyak, betul ke ramai golongan belia yang basking sekarang ni kita tengok? Kan kita lebih kepada hiburan. Macam mana pendapat Abul lah? Okey, kalau dari segi basking ni memang bukan belia sahaja. Kalau kita tengok ada juga golongan orang yang dah berusia pun ada juga yang minat hiburan. Macam hiburan pun untuk apa orang kata, isi dia orang punya masa kan, masa lapang dia orang. Cari duit pun juga. Cari duit. So bagi saya sekarang, macam basking ni semua bukannya boleh dikatakan bukan hiburan semata-mata lah. Bukan hiburan semata-mata lah. Dia orang nak isikan masa lapang. Ya, kan? Betul. Di samping itu dia orang juga yang berminat dalam keagamaan juga. So tak adalah kata basking ni dia orang semata-mata minat untuk hiburan. Jadi tak adalah kita kata sebab dia join basking dia kata dia suka hiburan lah. Tapi itulah, dalam hiburan pun ada juga lagu-lagu yang boleh kebesaran Allah Ta'ala kan, insya-Allah. Kita ni macam Cik Zan kata tu, dakwah. Dakwah ni hiburan, dalam bentuk hiburan pun kita boleh berdakwah untuk orang. Tak adalah hiburan ni semata-mata hiburan kan. Tapi Abul, adalah kawan-kawan kita kata kan, aku kalau aku basking, aku nyanyi kalau lagu biasa ni banyak masuk, lagu nasyid kurang masuk lah kata kan. Macam mana tu?
Yelah. Pendapat lah tu saja kita nak sembang-sembang macam ni kan. Mungkin ada boleh bagi huruf, boleh ni sikit penjelasan sikit. Okey, betul lah. Macam basking ni selalunya kita tengok kita basking di khalayak ramai. Bila khalayak ramai ni kita memang tak boleh nak fokus lah kepada nasyid kan, sebab pengunjung tu mungkin pelbagai kaum kan. So tak bolehlah kita fokus pada nasyid. Nasyid ni mungkin dia ada tempat-tempat yang kita boleh menyanyi lagu nasyid. Kalau khalayak ramai kita tak bolehlah bawa lagu nasyid. Mungkin betul lah apa yang kawan-kawan di luar sana cakap kan. Mungkin kalau dia orang bawa lagu-lagu lain, pendapatan dia orang bertambah. Kalau nasyid dia orang berkurangan kan. Mungkin itu salah satu faktor lah mungkin. Sebab kita tengok pada tempat yang dia nak bawa lagu tu lah. Okey boleh. Alright, yang ni saya nak teruskan juga kepada isu satu lagi ni. Dia ada macam 2 isu lah kita bawa ni. Yang keduanya ialah dari penglibatan dia orang dalam NGO sendiri. Sebab dalam kalangan NGO kayu penglihatan ni ramailah yang berpendapat bahawa golongan belia ni kurang nak terlibat dengan kepimpinan dalam NGO kayu penglihatan ni. Mungkin join program pun mungkin lebih ramailah, tetapi dalam aspek kepimpinan. Jadi sebagai Abul ni sebagai orang yang kira dah senior lah kan, memang boleh jadikan contoh sebenarnya. Jadi apa punya pendapat, betul ke, betul benarkah, ataupun mungkin ada sebab kenapa dia orang ni tak boleh nak join kepimpinan ni. Mungkin ada sebab-sebab tertentu kan. Mungkin jurang beza orang tua dengan orang muda ke, macam mana? Okey, kalau nak kata golongan muda ni tak minat untuk kepimpinan tu mungkin tak juga. Sebab ada juga kawan, macam dari segi kawan-kawan saya sendiri pun yang berminat untuk menyertai NGO lah kan. Tapi kita tengok apa yang NGO tu bawa. Contohlah saya nak bagi macam untuk Pertis ni, mungkin kalau kita nak libatkan golongan muda ni, kita kena tengok apa yang diorang minat. Macam contoh macam Biro Kesenian dan Belia kan. Kita cuba buat program-program yang tarik minat golongan belia ni. Macam contoh pertandingan da'i, pertandingan nasyid, pertandingan tilawah yang pernah Pertis buat, lepas tu taranum, pertandingan azan, lepas tu pertandingan mencipta video, pertandingan mencipta lagu-lagu dakwah. Lepas tu kita juga ada juga plan untuk buat program mempertahankan mempertahankan diri. Pertahankan diri. So benda ni semua boleh tarik minat golongan belia untuk menyertai NGO, terutamanya Pertis lah. Sebab kita dalam Pertis. So dari situ bila kita dah melibatkan diorang dengan program-program, so tarik diorang untuk join program Pertis, dari situ mungkin diorang akan rasa minat untuk menjadi kepimpinan masa akan datang lah. Saya nak bawa satu isu kepada Abul. Isu dia ialah dia orang selalulah, saya pun kadang-kadang ajak juga kawan-kawan yang muda-muda belia-belia ni. Kadang-kadang ada ingat dengan aku bukan tak nak join, tapi aku duit pun tak ada nak join OKU NGO ni, kena korbankan masa. Kadang-kadang dia orang ni kerja urut Sabtu Ahad, dia orang tu nak cari duit banyak, ataupun kerja basking. Jadi dia orang ni merasakan bahawa tak apalah, aku nak cari duit dulu, yang paling penting aku dapat duit dulu kan. NGO ni kalau join pun tak dapat duit, tak dapat apa-apa pun. Jadi mereka, ialah keperluan kita sekarang ni adalah keuangan lah sebenarnya kan. Jadi mereka lebih tertarik kepada untuk mengukuhkan ekonomi dia berbanding dengan terlibat dengan NGO ni. Sebab bagi dia NGO ni orang kata tak ada apa-apa untung, kita pun secara sukarela je kan. Macam mana pendapat Abul tentang isu tersebut lah? Okeylah, bagi saya benda tu mungkin kita kena orang kata, jangan anggap benda tu macam masuk NGO ni menyusahkan lah. Macam saya dari segi pengalaman saya sendirilah, saya ni pun bukannya orang kaya. Kita pun juru urut. Juru urut ni bila kita ada customer, tak adalah pendapatan kita kan. Saya sendiri, saya nak bagi tahu pasal saya lah. Alhamdulillah bila kita melibatkan diri dengan NGO ni, seperti mana macam kita tahu kan, kalau kita buat benda baik, insya-Allah Allah akan balas dengan baik.
So kalau kita macam kita kata, oh kalau saya terlibatkan diri dengan NGO, rugilah masa kan, pendapatan saya kurang. Tapi alhamdulillah lah, bagi saya dah terlibatkan diri saya dengan Pertis ni. Pendapatan kita alhamdulillah, rezeki Allah tu luas. Betul. Bukannya kalau kita tertinggal, contohlah saya nak bagi Sabtu Ahad, macam untuk makluman Cik Zam lah dan kawan-kawan di luar, Sabtu Ahad customer memang ramai lah membandingkan hari-hari lain. Tapi untuk program, untuk kita buat sesuatu, kita pun buat pada Sabtu Ahad kan. Macam contoh, kita Sabtu Ahad, kalau saya memanglah nak pergi kerja kan, tapi saya memang bila kita dah ada tanggungjawab, kita dah ada amanah, so kita akan cuba laksanakan amanah kita. Tapi alhamdulillah rezeki kita tak putus. Memang bertambah tu memang ada. Tapi nak kata rezeki kita terputus, kata kita terlibat dengan NGO ni, pendapatan kita tak ada, itu semua mungkin tak adalah, bagi saya tak adalah. So kawan-kawan yang di luar sana, kalau boleh janganlah anggap kalau kita libatkan diri dengan NGO, pendapatan kita akan kurang, kita boleh apa orang kata, boleh muflis, tak adalah. So bagi saya benda tu mungkin kita boleh ubahlah kita punya pemikiran macam tu. Jadi betul, alhamdulillah, bagus Abul. Saya suka dengan seruan Abul tu kan, mengatakan memang ya, insya-Allah bukan pengalaman Abul saja, pengalaman saya, rakan-rakan yang lain pun sama juga. Kita sertai NGO ni, kita buat benda yang baik, Allah akan balas dengan benda yang baik kan. Kadang rezeki tu datang daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Ya, betul. Kan? Jadi itulah, jangan kita takut nak nyertai NGO ni, semua ada satu pengorbanan kita lah kepada agama kita. Betul tak? Macam satunya itulah, macam tadi saya beritahu kan, saham akhirat kita. Saham akhirat. So untuk dunia ni memang kewangan lah, kita perlukan duit untuk apa-apa kan. Tapi apa yang kita nak bawa ke akhirat nanti? Sebab di akhirat nanti duit memang tak pakai dah. Betul. Yang akan kita pakai amal kita, kebajikan yang kita buat. So pahala yang kita bawa, itu yang Allah akan nilai nanti. Allah tak tengok kita bawa, kita di masa kat dunia ni berapa banyak kita ada, berapa banyak harta, berapa banyak duit yang kita kumpul. Itu semua masa dekat akhirat nanti memang tak ada nilai lah. Yang akan Allah pandang amal kebajikan kita, apa yang kita bawa. Okey, terima kasih Abul, bagus. Itu satu pendapat yang baik. Dan bagaimana pula pandangan Abul tentang hubungan orang tua dengan orang muda? Yalah, kadang-kadang kita bila kata aku bukan tak nak join, tapi semua orang tua je, tak syok lah, ataupun macam dia rasa macam orang tua ni macam tak peduli, dia orang beli ni rasa terpinggir ke macam mana. Jadi maknanya hubungan orang tua dengan orang muda tu, macam mana kita nak tingkatkan dia supaya dia jadi baik, orang muda pun boleh join NGO dengan rasa selesa. Itu mungkin ada pendapat tak? Okey, macam saya rasa benda ni lebih kepada prinsip si orang tu lah kan. Macam kita sama je, orang tua ke orang muda ke, sama je. Cuma macam kalau dari segi Pertis, bagi saya macam kalau kita buat program apa-apa pun, terlibatnya orang-orang ni ada yang dari orang tua dan muda sama-sama dia terlibatkan diri. Maknanya kita orang tu program orang muda kita kena support. Program orang tua pun orang muda kena support. Macam ada je biro buat program, orang yang tua pun ada juga datang untuk support kan. Jadi hubungan tu penting lah, kena hubungan jaga. Tu penting. Betul, tak boleh anggap orang muda orang kata kita pinggirkan belia, bila dia tengok dia muda kita tak nak kawan, tak boleh lah macam tu kan. Jadi kita kena sentiasa terutamanya sokongan. Ya, betul. Terutamanya kita ni satu kategori, satu golongan kan, ya penglihatan. So kalau boleh keakraban tu kena ada lah, walaupun berumur ataupun belia kan. Kita kena jalinkan ukhuwah. Jadi orang tua-tua ni kena bagi peluang lah pada orang muda untuk jadi pemimpin kan. Ajak dia bertanding kan, ajak dia dekat-dekat dengan Pertis ke, dengan NGO mana-mana sajalah. Betul. Sebab kadang-kadang bila kita orang tua ni, dia tak bagi support pada orang muda, tak ajak dia orang, jadi dia orang rasa segan lah dengan orang tua-tua kan. Sebab cara pergaulan orang tua-tua ni beza sikit dengan orang muda-muda. Jadi kita kena, orang kata, mengambil jalan tengah lah sepatutnya, ya tak? Ya, betul. Jadi nak teruskan juga, kita teruskan lagi dengan, mungkin Abul boleh terangkanlah peranan biro belik kesenian dan belia ni
yang diteraju oleh Abul ni dalam Pertis? Apa peranan biro ni? Okey, peranan biro buat masa sekarang memang kita tengah ni lah mencari golongan belia, okey, penglihatan untuk melibatkan diri dan menarik minat diorang untuk turut serta dalam Pertis lah, untuk jadi kepimpinan Pertis di masa akan datang nantilah. So itulah peranan yang biro buat. Sebab tu biro juga menganjurkan program-program yang bersesuaian dengan belia untuk tarik minat diorang lah. Sebutlah apa program-program yang mungkin telah dijalankan ataupun yang telah dijalankan, bolehlah cerita kan, panjang sikit pasal belia ni. Okey, program-program yang telah dilaksanakan oleh biro sepanjang 2018 dan sampai sekarang. Okey, kita dah menganjurkan untuk kesenian dulu, mungkin boleh mulakan dengan kesenian dulu. Okey, kesenian Okey, kesenian kita buat yang paling besar yang telah dianjurkan oleh biro bekerjasama dengan Pertis adalah Festival Kesenian Islam Pertis. Festival Kesenian Islam 2019 lah. Itu sambutan memang baik sambutan alhamdulillah memang merangsangkanlah. Kita buat secara online sekali kan, kita buat. Ya betul, kita buat online, Facebook, radio. Kita buat di Hotel Putra masa itulah 2019 hari tu. So dalam program FKIP ni kita ada buat pertandingan, iaitu 3 pertandingan. Yang terbaru kita cuba adakan pertandingan da'i. Alhamdulillah, pertandingan da'i pun sambutan memang alhamdulillah. Dan kita buat pertandingan azan. Lepas tu kalau festival kesenian ni memang kita tak lari daripada pertandingan nasyid lah. Kita buat 3 pertandingan. So alhamdulillah sambutan untuk menyertai pertandingan semua alhamdulillah menggalakkan, memang baguslah. Banyak yang join ni belia sebenarnya. Kita tengok, perhatikan kan. Ya betul, belia dan ada jugalah yang ada tapi majoritinya belia lah, ya, saya betul. Perhatikan. So lepas tu kita kalau kesenian paling besar yang tu lah. Lepas tu kita ada buat macam apa, kalau untuk kesenian satu program je lah satu je lah. Okey, yang untuk lain-lain tu. Okey, untuk biro untuk belia pula, fokus kepada belia. Okey, belia kita ada buat pertandingan ni Kem Jati Diri. Itu pada tahun 2019 lah. Lepas tu kita ada buat memanah, menunggang kuda. Kita bawa ahli-ahli kita ke Seri Kembangan. Ada tempat untuk kita belajar cara berkuda dan memanah lah. So kita ada juga buat usrah belia. Lepas tu kita ada buat pertandingan mencipta video baru ni, mencipta video pendek. Tu boleh ditonton di kita punya Facebook, Instagram kita. Kita ada Pertis pun ada Instagram sekarang kita ada di YouTube Pertis Malaysia dan Facebook boleh lah. So itulah, kita ada juga perancangan-perancangan kita untuk masa akan datang. Kita nak buat macam kursus kepimpinan. Lepas tu camp jati diri. Lepas tu ilmu mempertahankan diri. InsyaAllah lah, itu semua dalam perancangan lah biro. Banyaklah perancangan ni dah sebut dah kan, perancangan yang begitu banyak sekali. Jadi apa cabaran Abul buat program semasa PKP ni? Ini kadang-kadang kita nak buat program tapi PKP ni jadi terhalang kita nak buat program kan. Betul. Jadi macam mana Abul nak sesuaikan diri nak buat program macam ni? Okey, kalau nak kata cabaran tu memang banyak. Dalam tahun 2020 ni pun memang biro dah atur pelbagai program, tapi disebabkan tak dapat kita laksanakan, so terpaksa kita tangguhkan program-program tu. Contohnya kita nak buat kita nak teruskan kita punya program berkuda, memanah semua ni kan. Sebab bila kita buat pertama kali hari tu,
sambutan alhamdulillah, dan masih yang bertanya bila nak buat lagi kan. So kita nak buat tu disebabkan PKP ni kita terpaksa tangguh. Program yang berbentuk online lah kot, yang mudah nak buat. Kita buat bentuk online lah kebanyakan sekarang. Contohnya yang video pendek tu kan. Video pendek kita. Pertandingan lagu pun ada Abul terlibat kan. Abul tak sebut tadi pertandingan lagu Pertis, mencipta lagu Pertis. Itu kita ni lah di bawah biro jugalah, biro kesenian. Kita buat pertandingan mencipta lagu rasmi Pertis lah. InsyaAllah nanti kita akan jadikan lagu tu sebagai lagu rasmi Pertis. Setiap kali program, setiap kali kita ada apa-apa program, kita akan minta ahli-ahli kita untuk nyanyikan lagu tu. Bila nak keluarkan lagu Pertis tu? InsyaAllah saya rasa dalam tahun depan lah kita akan kita akan buat pelancaran lagu lah, InsyaAllah. Lagi ada apa-apa lagi? Program lain yang mungkin yang sedang nak dirancang tu tahun-tahun akan datang lagi? Itulah macam saya cakap tadi lah, kita nak buat kursus kepimpinan supaya kita nak tengok potensi-potensi golongan belia ni untuk jadi kepimpinan kan, di masa akan datang nanti. So dan ada program-program yang lain jugalah yang telah dirancang lah, insyaAllah. Okey, kita dah dengar banyak cerita tentang belia, tentang kesenian. Ada orang tanya saya, tak ada nak buat ni ke, macam kelas kompang ke, kelas kelas-kelas lain lah, nak buat grup nasyid Pertis sendiri ke, macam mana, ada tak perancangan? Okey, untuk grup nasyid ni memang kita ada kawan-kawan. Memang kita pun dah ada satu tim nasyid. Cuma tim nasyid ni kita akan bawa bila ada jemputan. So bila masyarakat di luar sana ataupun agensi-agensi kerajaan bolehlah jemput grup nasyid Pertis, InsyaAllah kita boleh pergi untuk buat persembahan lah. Bagus-bagus tu kan. Lagi kelas-kelas kod lain tak ada kompang? Macam kelas kompang kita mencari juga golongan belia yang berminat. Setakat ni saya tak jumpa lagi yang betul-betul berminat untuk bagi komitmen lah. Belum jelas sebab kena bagi komitmen kan. Sebab setiap okeylah, untuk makluman Cik Zam lah, kita kalau nak buat satu-satu program ke satu-satu kursus atau kelas, kita perlu ada sambutan untuk kita anjurkan ataupun komitmen daripada golongan belia ni lah kan, untuk kita buat satu benda. Jadi kurang sambutan lah tu maksudnya. Dari segi gompang lah. Gompang lah. Okay. Alhamdulillah program-program lain memang sambutan dan komitmen tu memang merangsangkan lah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Jadi bagaimana Abul dengan harapan Abul lah sebagai seorang ahli jurukuasa bahagian belia dan kesenian kepada golongan OKU sendiri dan juga kepada masyarakat yang sedang menonton program kita berada dan akan datang lah, sebab program kita boleh di-view selepas ini juga kan. Jadi apa pesanan ataupun harapan daripada Abul sendiri? Okey, untuk harapan saya kepada golongan OKU penglihatan, terutamanya belia, saya harap saya gunakan perkataan rakan-rakan lah ya. Okey, rakan-rakan golongan belia ni dapat memberi keyakinan kepada biro lah, untuk biro dapat anjurkan dan program-program yang telah dirancang ni di tahun-tahun yang akan datang. Dan saya juga harapkan setiap program yang biro anjurkan, belia di luar sana dapat melibatkan diri untuk meramaikan, untuk menjayakan program-program yang dianjurkan oleh biro lah, supaya kita dapat jayakan satu-satu program tu dengan lebih baik. Dan harapan saya kepada masyarakat di luar sana,
kalau boleh berilah peluang dan ruang kepada, terutamanya kepada golongan OKU penglihatan kan, untuk memberi peluang kepada kami untuk tidak dipinggirkan kami lah, supaya disantuni, disantunilah dengan baik ya. Dan saya mengharap juga janganlah penglibatan masyarakat pun penting juga. Boleh ajak dia join dengan parti kan. Sebab kita pun ada ahli bersekutu. Yelah, boleh. Lepas tu harapan saya lagi satu, kalau boleh masyarakat janganlah pandang serong terhadap OKU ni. Jangan pandang serong, dan janganlah melarikan diri bila jumpa OKU penglihatan, OKU umumnya kan. Bukannya kita memerlukan simpati ke apa, tapi kita just nak, apa orang kata, bantuan ke sokongan untuk kami lah. Tapi saya rasa mungkin masyarakat lari daripada OKU ni, mungkin diorang anggap kita nak simpati daripada masyarakat kan. Mungkin diorang takut kita nak sesuatu dari diorang. Bagi saya, OKU ataupun bukan OKU sama je. Kita ni insan yang sama. Manusia, cuma ciptaan Allah Ta'ala ciptaan Allah Ta'ala. Yang bezanya, kita ni ada kekurangan. Macam kita ni OKU penglihatan, kita ni ada kekurangan dari segi penglihatan saja. Tapi yang lain semua alhamdulillah sama je kita, insan biasa. Memang Allah ciptakan manusia ni dengan penuh sempurna kan. Tak ada orang pun nak lahir dengan keadaan. Kita bukan boleh pilih kita nak lahir sebagai mana, betul tak? Betul, tapi kita ni ada kekurangan sikit lah. Macam Allah uji kita kan. Tapi itulah, masyarakat janganlah pinggirkan kita lah kan. Marilah bersama-sama terlibat dengan kita, join program kita sekali, betul tak? Betul. Belia-belia OKU penglihatan dan belia-belia yang celik pun boleh join. Betul. Dan pertis juga sukarelawan menggalakkan dan mencari sukarelawan untuk bantu kita orang. Sukarelawan tu pun berhabul juga kan? Ya, betul, bahawa saya lah. Abang tak sebut tadi. Boleh huraikan sikit sukarelawan. InsyaAllah. Okey. Untuk sukarelawan, untuk makluman masyarakat di luar sana, Pertis ni banyak program. Kita memang disebabkan PKP ni kita tak ada program ya Cik Zam. Secara online je lah. Ada program tapi secara online secara online. Tapi sebelum ni kita buat program memang kebanyakan program-program di luar lah. Kita ada pergerakan fizikal. Pergerakan fizikal. So bila kita buat program macam tu, kita perlukan bantuan sukarelawan untuk bantu. So saya sedang mencarilah macam mana cara nak mohon jadi sukarelawan. Boleh jelaskan sikit lah. Boleh bagi tahu ada sahabat kita nak join. Bagi tu pejabat Pertis lah. Senang. Okey, kita boleh bagi nombor ke? Boleh. Tak masalah. Bagi email ke? Untuk siapa-siapa yang berminat untuk menyertai klub sukarelawan Pertis, bolehlah hubungi Pertis. Okey, untuk maklumat, bolehlah masyarakat di sana boleh tengok pada Facebook Pertis lah. Boleh type Pertis Malaysia ataupun Persatuan Orang Cakap Penglihatan Islam Malaysia. So di sana ada nombor telefon, bolehlah menghubungi, boleh daftar untuk menjadi sukarelawan Pertis. InsyaAllah macam seperti mana yang kita cakap tadi, kita buat saham akhirat kan. So sukarelawan pun dikategorikan dalam golongan tu juga. Walaupun anda bantu kami, insyaAllah ganjaran yang Allah bagi tu memang banyak, insyaAllah. Betul. So saya harap masyarakat di luar sana tu berminatlah untuk menyertai Pertis. Okey, kita pun dah sampai di penghujung, agak penghujung lah ya. Jadi kesimpulannya apa Abul boleh katakan, penggulungan daripada Abul untuk program kita pada hari ini? Okey, gulungan saya harapkan masyarakat dan masyarakat umumnya dan khususnya kepada OKU penglihatan dapatlah memberi sokongan dan melibatkan diri
ke Pertis untuk turut sama kita jayakan semua program-program, semua hasrat Pertis lah, supaya kita dapat jayakan inilah OKU penglihatan ni, supaya program yang kita nak buat lah, maksudnya kan dapat sokongan yang baik, yang positif daripada semua. Jadi salah satu cara untuk menunjukkan sokongan anda, tolong sharekan program kita ni pada semua rakan-rakan yang lain, insya-Allah. Dan kalau ada apa-apa persoalan, anda boleh menghubungi Pertis di talian 03 40212631 lah, 40212631. Boleh bercakap dengan kaki tangan yang angkat call Pertis tu. Nanti kalau nak bercakap dengan Abul, boleh minta nombor telefon Abul tu kepada minta pada kaki tangan yang berkenaan lah, insya-Allah. Dan kita pun ada email pertismalaysia@gmail.com. Sebarang pertanyaan boleh hantar ke pertismalaysia@gmail.com. Dan kita ada juga Facebook, channel YouTube, dan sekarang pun kita juga ada radio Suara Pertis lah, kalau nak dengar program kita kan, insya-Allah. Jadi itulah sebenarnya apa pun yang berlaku pada diri kita, kepada orang-orang sekeliling kita, semua adalah ujian lah. Allah Ta'ala bagi kaya, miskin, cacat, warna hitam, kulit warna hitam, kulit warna putih, kan, kaya, apa, semuanya yang baik, semua datangnya daripada Allah Ta'ala untuk menguji kita. Ataupun semua yang berlaku pada diri kita ni, miskin, kaya, cacat dan sebagainya, adalah untuk menguji kita, sama ada kita bersyukur, bersabar, ataupun kita ni kufur. Ramai juga orang yang kaya, yang hebat-hebat, yang Allah bagi dia sebarang nikmat kemewahan, tetapi mereka ni kufur dengan Allah Ta'ala, kan. Jadi manusia yang sebaik-baiknya ialah bila diuji dengan kesusahan, dia bersabar, dia bersyukur. Diuji dengan kesenangan pun dia bersabar dan bersyukur, dan dia tetap menjaga iman. Inilah yang kita nak cari. Inilah sebenarnya peranan Pertis, iaitu menjadikan individu OKU penglihatan ini sentiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah yang kita nak capai sebenarnya kepada seluruh ahli Pertis, pada OKU penglihatan, dan juga semua orang, semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kita nak supaya kita dapat dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Jadi inilah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kita mendapat kebaikan dan rahmat Allah Ta'ala, ganjaran yang besar sebesar-besarnya daripada Allah Ta'ala. Terima kasihlah kepada Abul kerana sudi menyertai program kita pada pagi ini. Sudah pun menjelang ke tengah hari. Terima kasih kepada sahabat-sahabat anda semua, tuan-tuan dan perempuan yang sudi menonton program kita dan juga mendengar program kita di radio Suara Pertis. Dan sekali lagi saya nak mohon untuk sharekanlah kepada yang rakan-rakan yang lain, dan sentiasa menyokong Pertis dari semasa ke semasa, insya-Allah, kerana Allah Ta'ala. Dan doa-doakanlah supaya Pertis mendapat, orang kata, menjadi sebuah NGO OKU penglihatan yang mampu menegakkan syiar Islam dalam kalangan OKU penglihatan, supaya inilah perjuangan kita, ya. Dan benda ni akan dia hitung oleh Allah Ta'ala bila kita bertemu dengan Allah Ta'ala nanti, insya-Allah, apabila kita dibangkitkan. Mudah-mudahan, orang kata, kita bagi OKU penglihatan kita ni, biarlah kita ni di dunia sahaja OKU penglihatan, mudah-mudahan di akhirat kita jadi orang yang celik, kan, orang yang berbahagialah, orang kata, kan. Dan kita nak, kalau boleh, mereka yang ada di luar sana semua menghadap Allah dengan membawa bekalan yang baik dan memperolehi kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi semua kita doakan, jangan mohon maaf atas segala kesukaran, atas segala kelemahan yang ada pada program ini, insya-Allah. Terima kasih kepada juru teknik kita Ali, sahabat ahli jawatankuasa kita yang mempunyai program, Cik Osman, Biro Modern Insan. Terima kasih banyak, dan pada semua rakan-rakan yang lain. Dan kita akan bertemu lagi nanti pada satu tajuk yang lain juga, yang akan mengupas isu-isu yang berkaitan dengan OKU penglihatan. Niat kita adalah satu je, untuk menyebarkan dakwah kepada semua orang, insya-Allah. Terima kasih banyak. Jadi saya sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.